TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot pentaksiran bilik darjah, dan bersama dengan kita pada hari ini, siapakah guru kita? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, bersama dengan kita pada hari ini Ustazah Haryati Adeni, Guru Bahasa Arab SMK Teluk Datuk, Selangor. Kaifa haluki ya Ustazah? Alhamdulillah, ana bi khair Aiman. Kaifa haluka anta? Ana alhamdulillah Ustazah bi khair. Ustazah, terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Afwan. Baik, dan bersama dengan kita pada hari ini juga adalah Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Wan Nur Adli Tengah, alias Wan Angah daripada SMK Ibrahim Fikri Terengganu. Apa khabar Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini dalam slot pentaksiran bilik darjah. Apakah PBD yang akan kita bincang pada hari ini Ustazah? Tafadhali. InsyaAllah hadal Aiman sanatahaddas an at-taqyim al-qa'im ala al-fusul ad-dirasiyah binisbati lil-lughati al-arabiyyah wa li sanati ala al-mustawa al-ibtida'i insyaAllah. Tafadhali. Naam, nara al-an awalan في آخر هذه الحصة إن شاء الله, di akhir penghujung daripada program kita Aiman, insya-Allah sanahsulu ala al-ahdafi al-atiyah. Kita akan fokus pada beberapa objektif tertentu pada hari ini. Pertama, kita akan kenal pasti apakah dia sebenarnya bahan rujukan yang utama, al-masadir, al-maraji', al-muhimmah binisbati PBD Bahasa Arab untuk sekolah menengah dengan betul, supaya guru di luar sana dapat faham apakah ada sebenarnya bahan rujukan yang paling utama untuk dirujuk oleh guru-guru. Yang kedua Aiman, asani, kita nak mengenal pasti Aiman, bagaimanakah cara nak melaksanakan pentaksiran bilik darjah ini bagi mata pelajaran Bahasa Arab sekolah menengah bagi peringkat rendah. Bukan mudah Aiman. Betul. Bagaimana kita laksanakan sebab dia bukan bahasa kita. Yang ketiga Aiman, kita akan mengenal pasti apakah kaedah pentaksiran yang boleh digunakan dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah ini bagi mata pelajaran Bahasa Arab. Rabi'an, mengenal pasti cara memberikan tahap penguasaan Aiman. Itu yang paling penting kepada murid dalam pentaksiran Bahasa Arab ini sekolah menengah daripada form 1 sampai tingkatan 3 insya-Allah. Akhir sekali kita akan mengenal pasti bagaimana guru-guru dapat merekodkan perkembangan murid dalam pentaksiran bilik darjah dan pelaporan yang nak beri kepada pihak sekolah insya-Allah. Okey, Aiman. Baik, boleh kita teruskan lagi Ustazah? Okey, Aiman, kita sambung ya. Okey, tadi kita kata al-maraji', al-masadir. Okey, bahan utama sebenarnya untuk rujukan PBD Bahasa Arab di peringkat sekolah menengah rendah adalah antara yang paling utama Aiman di SKP. Yang tertera di sana itu ada 1, 2 dan 3. Bagi tingkatan 1, as-sanatul ula, as-sanatul tsaniyah, wa as-sanatul ats-tsalitsah. Okey. As-tsani al-kutub adalah buku buku teks bagi 1, 2 dan 3 yang kita ada di depan itu Aiman, dan akhir sekali tak mesti ada panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah bagi semua guru bahasa Arab insya-Allah. Okey. Next, melalui pelaksanaan PBD ni Aiman dalam mata pelajaran bahasa Arab kita dapat mengetahui perkembangan atau tawurat perkembangan pelajar ini, murid ini secara keseluruhan, holistik, kamil, syamil, yang akan dapat ditaksir melalui program PBD ini. Kemudian perkembangan melalui ini pula akan dapat ditaksir berdasarkan 3 aspek penting. KAP. Apa tu Aiman? KAP, kognitif, efektif dan juga psikomotor. Kognitif ini adalah menunjuk pada akal, pengetahuan pelajar itu, al-aqlu. Efektif, atifi, perasaan dia macam mana Aiman masa belajar bahasa Arab ni. Semangat. Psikomotor, harakiah, bagaimana dia punya tingkah laku sepanjang dia belajar bahasa Arab. Okey, akhir sekali Aiman, pencapaian murid tidak hanya dilihat dari segi memarkas mata-mata, tetapi pentaksiran kepada
keseluruhan aspek pertumbuhan murid tadi daripada ketiga-tiga anasir tadi, insya-Allah. Okey, bagaimana PBD kita laksanakan dalam masalah Aiman? Mestilah melalui proses PDP yang dirancang, Aiman. Mesti ada rancang khutbah tadris yang mesti dirancang dalam satu khutbah perancangan ya, mingguan dan juga harian, Aiman ya. Kemudian kita akan tetapkan apakah dia OP, objektif, al-hadaf, apakah dia kita punya matlamat dalam pembelajaran kita. Kemudian kita akan tengok apakah dia SK, mustawa mi'yar al-mustawa, mi'yar al-muhtawa. Kemudian kita ada mi'yar at-ta'allum, okey, mustawa ta'allum, terusnya laksanakan tanfiz, kita akan laksanakan program tersebut mengikut aktiviti pembelajaran yang menepati kurikulum dan PAK 21. Dan Aiman tak berhenti kat situ, Aiman. Kita akan ada instrumen pentaksiran. Dah kita buat PDP, Aiman, apa yang kita kena buat, kita kena taksir. Ya. Taksir ini menerusi beberapa aktiviti-aktiviti anasyatat yang telah pun digaris panduankan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey. Dan akhir, Aiman, dalam PBD mesti ada kita meletakkan apakah tahap penguasaan murid kita sepanjang belajar bahasa Arab daripada awal tahun sehinggalah akhir tahun, Aiman, yang merujuk kepada standard prestasi mustawa al-in at-taqyim yang telah ditetapkan dalam DSKP pada setiap tahun tingkatan 1, 2 dan 3. Okey. Baik. Okay, Aiman. Inilah peranan kita, Aiman. Peranan apakah dia daurul muallim dalam nak melaksanakan PBD dalam bahasa Arab ini. Nak tak nak, first pertama kali mestilah kita meletakkan objektif pembelajaran kita. Kemudian kita akan pastikan berlakunya perkembangan dalam pembelajaran murid. Dan setiap kali pembelajaran murid tadi kita akan berikan ulasan, al-mulahazah. Apakah dia yang kamu dah dapat hari ini? Apa peranan kamu hari ini? Apa yang bagusnya, terbaik kamu hari ini? Kemudian kita akan menyediakan bahan PDP yang bersesuaian dengan murid kita, Aiman. Kalau saya di kampung, apakah yang sesuai dengan budak kampung? Kalau budak kita, pelajar kita begini, apa yang sesuai untuk pelajar kita begini? Okay? Kemudian dalam masa yang sama, guru kena faham, kita kena mentaksir secara holistik, bukan secara satu bahagian sahaja. Kemudian guru juga mesti memastikan hasil kerja murid itu dinilai, ditaksir, dilihat dan diberikan tahap penguasaan yang terbaik untuk mereka. Okay, akhir sekali, guru mestilah menyediakan laporan kepada tahap penguasaan murid. Dan akhir sekali, Aiman, mestilah sentiasa berbincang, adanya berlaku dialog prestasi di antara guru dengan guru yang lain. Okey? Baik. Aiman, dalam bahasa Arab, kurikulum standard bahasa Arab, Aiman, sekolah menengah merangkumi banyak perkara. Pertama, ma'yar al-muhtawa. Apa dia ma'yar al-muhtawa? Standard kandungan. Yang kedua ada ma'yar at-ta'allum, standard pembelajaran. Okey, yang mana standard kandungan dan standard pembelajaran ni, Aiman, dibina berteraskan kepada maharatul arba'. Maharatul arba', Aiman. Awalan kemahiran mendengar. Naam. Sanian, yang kedua kita ada kemahiran bertutur. Al-kalam. Naam. Thumma al-qira'ah wa akhiran al-kitabah, Aiman. Okey. Al-istima' mana? Mendengar. Al-kalam. Kalam bercakap. Al-qira'ah. Membaca. Naam. Al-kitabah. Menulis. Okey, naam. Alhamdulillah. Baik. Apakah yang akan didengar, dituturkan, akan ditulis oleh pelajar ni, Aiman? Al-kalimah. Mana al-kalimah? Perkataan. At-tarkib. Prasakata. Al-jumal. Ayat. Al-jumal al-mutarabitah. Ayat yang bersambung. Ataupun dalam istilah lain, al-faqrah al-basitah. Fakrah yang ringkas. Okey, baik. Okey, Aiman, hari ini Aiman tengah fokus pada dua standar prestasi sahaja. Pertama, maharatul qiraah. Okey. Apakah dia standar prestasi yang perlu diketahui oleh guru-guru bahasa Arab di luar sana dan merujuk kepada dalam di SKP mereka masing-masing. Apakah dia bila qiraah, dia mulakan dengan qiraah je, Aiman. Perhatikan. Qiraatul talib. Mesti ada qiraah at-talib al-kalimat. Qiraatul talib dimulakan dengan qiraah. Tapi yang membezakannya adalah di hujung, Aiman. Kita akan tengok nanti lepas aktiviti, kita akan dapat melihat bagaimana sebenarnya pelajar ini akan berbeza-beza dari segi dia punya kebolehan mereka, pemahaman mereka, pembacaan mereka dalam bahasa Arab. Okey. Kedua, Aiman, kita akan tengok juga hari ini bagaimana kita nak meletakkan standard prestasi kemahiran menulis, maharatul kitabah dalam bahasa Arab. Okay, inilah yang telah ditetapkan, Aiman, oleh pihak kementerian. Pertama, guru kena faham pelajar ni mampu tak nakal. Nakal hanya copy paste. Just
ikut apa yang cikgu dah tulis. Ya. Kemudian kitabatul talib, tulis kitabatan sahihah dengan kitabah yang betul. Ikuti bukan lil qawaid imlaiyah al-asasiyah. Kemudian istikhdam talib, gunakan pula perkataan itu dengan mewakif situasi yang tertentu. Okey. Yang kelima, pelajaran kelima mampu untuk apa? Istikhdam talib al-kalimat bitarakatin munazzamah. Yang keempat, dia boleh dapat menyusun perkataan ayat itu dengan tersusun. Yang kelima, bitarakatin munazzamah wa muttaridah. Sususun dan juga spontan, Aiman. Akhir sekali yang keenam, pelajar ini dapat apa? Dapat membuat ayat, membina jumlah, membina tarkib, membina jumlah mufidah, jumlah mutarabitah. Akhirnya sampai kepada berjaya membina hujung sekali jumlah al-basitah ataupun al-faqr al-basitah menurut pemawaqif munasibah biturukatin munazzamah wa muttaridah ma'a kaunihi misalian, menjadi contoh kepada pelajar yang lain. Itu aman insya-Allah sebagai pembukaan pada hari ini insya-Allah. Baik, terima kasih Ustazah. Kita nak berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot pentaksiran Bilik Darjah Bahasa Arab. Baik, Ustazah, untuk slot kali ini apa yang akan Ustazah kongsikan? InsyaAllah Aiman, sanuwasil hadil hissah ila kaifiyah. Bagaimana turkut tadris, bagaimana nak mengajar maharatul qira'ah wa maharatul kitabah. Baik. Maharatul qira'ah sanahtamu faqat qiraatul kalimat qiraatan sahihah ma'al isti'ab, yani al-fahmu. Apa yang kita fokuskan pada ini dua saja, Aiman. 3.1.1 iaitu qiraatul kalimat qiraatan sahihah min haitsu sifatil huruf makharijaha as-sawamis was-sawaid. Thumma thaniyan al-ityan bi ma'ani kalimatil maqru'ah. Mana pelajar itu mampu untuk membaca betul dan dengan merujuk kepada makhraj dan juga sifat huruf, kemudian dapat mendatangkan maknanya, makna kalimah yang dibaca. Kita fokus pada dua saja, Aiman, merujuk pada tajuk as-sanatu tsaniyah al-miyahu masdarul hayah. Jom Aiman nusyahid hadzal video. Yallah. Ahsanti. Sama kata ثانية. المطر المطر. نعم. المطر المطر المطر. وأحسنتي. سهيبة. اقرأي الكلمة الأولى. يسقي يسقي. يسقي 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 ليس بالصاد إنما بالسين، حرف السين. يسقي. نعم أحسنتي. طيب. يسقي مرة أخرى. يسقي. طيب نعم. فهمت معنى يسقي الآن؟ نعم أحسنتم ما شاء الله. المطر البحر النهر ممتاز. المطر البحر النهر. أحسنتي. يشرب طبعا يغتسل. Baik, itu di antara kaedah-kaedah pembelajaran yang dibuat di sekolah, Ustazah, ya? Naam, Aiman. Inilah di antara kaedah-kaedah dalam untuk kita menguji kemahiran membaca pelajar-pelajar kita. Maka kita lihat sana, Aiman. Bagaimana kita nak merujuk pada SP 3.1.1, kan? Mana mampu membaca perkataan, kata nama dan kata kerja dan menyebutnya dengan sebutan yang betul menepati sifat huruf tadi, Aiman, dan makharijil huruf. Apa dia aktiviti tadi, Aiman? Membaca isim dan juga fi'il dengan bimbingan guru, irsyadil muallim, dan merujuk pada bahan yang ada pada mereka, bergambar dan bertulis serta berbaris. Kalau tidak baris, Aiman, dia bukan maharatul qiraah. Itu maharatul kalam. Okey, itu beza dia. Kemudian guru kena pastikan ada kaedah pentaksiran, Aiman. Apa kaedah kita gunakan di sini ialah pemerhatian dan juga lisan. Cikgu perhati budak ni baca macam mana. Kemudian apa yang mereka lakukan? Segera ke tak segera? Ke lambat? Sebutan lisan dia macam mana, Aiman? Kemudian apakah instrumen pentaksiran yang kita gunakan di sini ialah penilaian guru berdasarkan rekod bacaan.
rekod bacaan tu kamu simpan kat mana ke, tak ada masalah. Yang penting cikgu ingat dan kita rekodkan. Itu SK. Okey. Kemudian yang kedua Aiman, kita bertolak kepada tadi 3.1.3. Apa dia? Mampu mendatangkan makna perkataan. Itian ma'anil kalimah, sama ada ismun ataupun fi'alun. Okey. Di mana aktiviti ini Aiman, kalau kita rujuk pada di kaca TV tu ada aktiviti murid diminta untuk melakar gambar bagi perkataan yang dipelajari dan membacanya semula Aiman. Dia tunjuk tu kan Aiman. Dia dah lukis, kita bagi dia bahan. Kemudian lukis balik semula dan dia akan bariskan perkataan yang dia baca tadi. Jadi tidak menggambarkan dengan perkataan Aiman. Dia datangkan dengan lukisan. Yang di antara bentuk-bentuk untuk mengajar bahasa Arab, so mereka tidak terdedah dengan bahasa Melayu Aiman. InsyaAllah. Okay, apakah instrumen dia? Kaedah pentadbiran Aiman, pemerhatian dan juga lisan. Kemudian mereka dapat bacakan balik apa yang mereka lukis tadi tu dengan betul. Dan guru di sini menggunakan apa dia sebagai bahan instrumen pentadbiran, lembaran kertas perkataan. Okey Aiman, ini contohlah aktiviti standard kandungan dan standard pembelajaran kemahiran membaca. Seterusnya lepas ni kita akan tengok Aiman kemahiran membaca. Ini di antara tadi kita dah baca Aiman. Ini di antaralah contoh aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru-guru dalam kelas untuk menguji untuk melakukan aktiviti al-qiraah, maharatul qiraah fil fasli. Okey Aiman. Ini yang kedua. Tafadhal ya Ustazah. Yang kedua Aiman, kita akan merujuk kepada maharatul kitabah. Ustazah hari nanti Aiman datang contoh yang satu je, tak banyak. Kita fokus pada 4.1 saja Aiman, iaitu kitabatul kalimat. Tulis apa Aiman? Al-kalimat kitabatan sahihah. Pelajar menulis perkataan dengan betul, imlaiyan, dengan tepat. Wastikhdamnya tahririyan hasbal mawaqif, dan boleh gunakan ikut situasi yang diberikan. Semoga kita satu je Aiman, iaitu 4.1.1, iaitu tatbiqul al-qawaid imlaiyah al-asasiyah fi kitabatil kalimat. Bagi pelajar mampu untuk menulis dengan tepat mengikut qawaid imlaiyah yang betul dalam penulisan bahasa Arab. Hayya Aiman, nusyahid. Hayya. Jom kita saksikan. Yang maharatul kitabah. Apa itu kitabah? Santun al-an berikut jami'an an taktubna al-kalimat allati darasna sabiqan. Ma hiya al-kalimat? Awalan al-yamu. Unzur ila surah. Ibda'u al-an arba'u kalimat allati darasnaha al-yawm. Ibda'u al-an. Uktubu. Murid kita dah pandai menulis perkataan. Masya-Allah, tabarakallah Aiman. Naam. Dan marhatul tsaniyah maharatul kita al-kitabah. Okey, rujuk pada SP kita, mahir al-ta'allum arba'ah, okey, 4.1, iaitu apa dia? Mampu menulis perkataan kata nama dan kata kerja al-ismu wal fi'lu yang betul menepati kaedah penulisan tadi Aiman. Okey, apa aktiviti yang kita buat Aiman? Tadi Aiman nampak apa? Belajar menulis semula perkataan ismu dan fi'lu dengan bimbingan guru. Dan melihat pada bahan bergambar tadi. Mereka tidak dibiarkan Aiman tanpa ada gambar, mereka tulis dulu. Mengikut apa kawaid yang tepat dalam penulisan Arab. Dan berbaris. Dan kaedah kita gunakan Aiman di sini boleh kita gunakan kaedah pemerhatian dan bertulis. Cikgu perhatikan murid menulis, kita betulkan kalau mereka salah. Kemudian apakah instrumen penulisan yang kita gunakan di sini Aiman? Lembaran kerja bergambar seperti yang dapat dalam gambar tersebut Okey, ini Aiman di antara yang boleh rujuk oleh guru-guru bahasa Arab kita ketika nak mengajar bahasa Arab, menilai kemahiran menulis tadi Aiman. Tengok rujuk pada mi'ayar at-ta'allum. Kita ada 4 Aiman sebenarnya. Jadi guru-guru tidak boleh terus memberikan tahap penguasaan berapa, tidak boleh. Sampailah mereka habis selesai 4.1.4. Yang saya bagi tadi hanya yang pertama saja Aiman. Jadi guru akan terus mengikut sampailah capai 4.1.4, barulah selesai kita berikan dia punya TP dan tahap penguasaan pada bahagian kita betul kalimah saja. Belum lagi yang lain. Baru 1 part lah. Ya, betul. Baik. Okey, ini contoh-contoh instrumen Aiman. Okey, tadi kita boleh guna apa kaedah kita nak gunakan semasa untuk pentadbiran Aiman? Kita boleh gunakan kaedah pemerhatian tadi. Pemerhatian, apa dia punya contoh instrumen yang kita boleh gunakan adalah seperti
Persenaran semak, nak dot, rekod berterusan dan gambar aktiviti Aiman tengok di sana. Saya telah rakamkan semua aktiviti pelajar saya dan boleh kita jadikan sebagai rujukan nanti. Untuk manakala yang kedua pula, kita gunakan kaedah taksiran lisan. Kita gunakan murid dengan guru, murid dengan murid dan juga murid dengan bahan itu sendiri. Mereka baca menggunakan bahan tanpa ada orang yang menilai mereka. Mereka nilai diri mereka sendiri. Okey, akhir sekali dengan cara bertulis. Bertulis ini Aiman, kita boleh gunakan lembaran kerja, modul yang kita dapat di pasaran yang paling bagus adalah modul yang mengikut topik. Kemudian rakan sebaya boleh menilai penulisan kawan tadi. Kita nampak kan mumtaz, kawan tengok apa yang kawan buat, sama tak dengan apa yang cikgu ajar. Kemudian akhir sekali adalah pentaksiran kendiri. Pelajar sendiri dia kata, wah, saya memang cantik lah Ustazah. Gitu ya. InsyaAllah Aiman. Okey, akhir Aiman di sini kita akan tengok beberapa contoh hasil pembelajaran ataupun hasil kerja murid saya insyaAllah. Jom kita saksikan, tapi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot pentaksiran bilik darjah bahasa Arab. Baik Ustazah, untuk slot kali ini, apakah yang Ustazah akan kongsikan? Okey Aiman, insyaAllah pada slot ini kita akan tengok bagaimana pelaporan PBD bahasa Arab kita buat berdasarkan aktiviti tadi Aiman. Kita fokus kepada Maharatul Kitabah. Kali ini kita fokus pada Maharatul Kitabah je Aiman. Qiraat kita tinggalkan dulu supaya nampak penonton macam mana nak menguji, menilai, mentaksir pelajar kita Maharatul Kitabah. Okey, kita fokus pada yang hujung tu Aiman. Kita ada 3 benda. Kita ambil pada ma'ayar ataupun tahap penguasaan kemahiran menulis berdasarkan standar prestasi yang diberi oleh kementerian. Kalau yang keempat apa Aiman? Fi mawaqif munasibah bi tarqatin munazzamah. Okey, Aiman cuba tulis gunakan berdasarkan gambar itu apa yang Aiman boleh gambarkan. Perkataan apa yang Raja tadi tuliskan sekarang. Okey, saya cuba Ustazah. Yang saya nampak tu air Ustazah. Tulis. Jadi saya tulis perkataan miyah. Okey. Okey, apa fi'il Aiman yang boleh kita gunakan untuk air di situ? Air, kalau air ni kita minum Ustazah. Yashrabu. Siapa yang minum Aiman? Yashrabu. Okey. Yashrabu di tengahnya Muhammad Al-Miyah. Okey, ahsan tak Aiman? Okey ya, penonton sekalian, Aiman berjaya menulis Yashrabu Muhammad Al-Miyah. Al-Miyah ni biduni tak Aiman? Okey. Al-Miyah. Jadi pelajar ini telah mendapat tahap penguasaan yang keempat tadi, iaitu dia berjaya menulis dengan munazzamah, tersusun mengikut struktur bahasa yang betul. Okey, yang kedua Aiman, macam mana bagi tahap penguasaan yang kelima pula? Terujuk sana. Fi mawaqif munasibah bi tarqatin munazzam wa mutaradah. Okey, masalah saya panggil Aiman. Aiman siapa? Man turid al-kitabah al-an? Naam, ana. Ahsanta. Okey, Aiman pun tulis. Okey. Yashrabu Muhammad Al-Miyah. Okey. Yang ini murid B telah berjaya memberikan maklumat tentang gambar secara tekan dan menepati situasi lah. Kalau mungkin gambar tu gambar air sedang orang boleh minum air tersebut dan sebagainya dengan sukarela dan betul dan adab yang terpuji. Masih lagi beradab Aiman kan? Dan kita buat benda tu tanpa paksaan. Okey, akhir sekali Aiman, bagaimana guru nak menentukan tahap penguasaan murid membaca menulis ini. Akhir sekali fi mawaqif munasibah bi tarqatin munazzamah wa muttaridah ma'a kaunihi misalan. Okey, man turidu al-ijabah al-an, man turidu al-kitabah Imam al-Fasli. Ana ya Ustazah. Ahsanta. Mungkin Aiman al-an. Ya. Aiman pun tulis dengan penuh sopan santun, dengan beradab. Tadi Aiman telah mencapai tahap penguasaan yang ke-6 ma'a kaunihi misalian. Bukan semua pelajar yang akan dapat mencapai 6 kerana pelajar ini mampu untuk menulis dengan baik, mampu untuk membina perkataan dengan baik dan juga mampu menjadi contoh kepada pelajar yang lain. Alhamdulillah. Okey Aiman, akhir sekali template pelaporan ini ada sekadar contoh yang Ustazah buat di kelas. Yang mana kalau tadi kita boleh rekodkan dengan berbagai instrumen perekodan. Jadi antara contoh ialah begini. Aiman tadi belajar kalimah kan. So apa yang kita Aiman belajar, Aiman baca dengan betul, dapatlah 5. Kan dapat 5, bagus Aiman baca. Kemudian yang kedua, Aiman dapat apa? Nakal. Tulis balik dengan betul. Kan perkataan tadi, baca dengan betul sebagainya. Okey. Kemudian tak ada rekod transit yang selaras daripada kementerian. Jadi maknanya kita bebas Aiman. Guru bebas untuk buat apa saja template pelaporan. Akhir sekali Aiman,
nak tak nak guru-guru mestilah di hujung ya untuk meletakkan tahap penguasaan, guru mestilah merujuk kepada perbincangan ataupun dipanggil apa, mengikut pertimbangan profesional berdasarkan kemahiran bahasa tersebut secara lisan atau bertulis yang mana merangkumi tahap penguasaan, penyataan minat dan sikap pelajar. Ya, guru mestilah melihat perkembangan tadi dari segi kognitif, psikomotor dan efektif. Ya, barulah dia menjadi pelajar yang syumul, kamil dengan syamil Aiman ya dalam bahasa Arab. Okey. Baik. Kalau pelajar tak capai Aiman tahap yang sepatutnya, maka guru mesti melakukan tindakan susulan iaitu intervensi. Ya, jika masa dia belum capai tahap penguasaan minimum bagi setiap kemahiran yang telah digaris panduankan oleh kementerian Aiman ya. Maksudnya gagap baca, tulis macam tak betul. Aiman tadi pun ada salah titik kan. Contohnya maknanya perlu pada bantuan guru-guru intervensi yang mungkin Aiman kena masuk kelas klinik untuk menulis khat yang betul macam tu Aiman. Baik, terima kasih kepada Ustazah Haryati, dan itulah dia PBD dalam bahasa Arab. Dan kita nak tinggalkan anda satu video bagaimana kompilasi semua aktiviti yang dilakukan PBD dalam kelas. Dan kita nak ucap terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum. Al-Qalu, pakcik sebelah ibu. Al-Qalatu, makcik sebelah ibu. Al-Ammu, pakcik sebelah ayah. Al-Ammu,